Baik, anda masih lagi bersama saya, Hafiz Rosli dan juga Afizi Azaman dalam Awani Pagi, dan kita ingin memfokuskan kepada perkembangan-perkembangan berita dalam dan juga luar negara di paparan kami iaitu di astroawani.com. Tapi sebelum kita nak pergi ke astroawani.com, perlu juga kita memerhatikan apakah agaknya headline-headline di akhbar-akhbar muka hadapan, akhbar tempatan. Kita pergi kepada The Star terlebih dahulu, Fizi, ya. Di mana The Star mengetengahkan mengenai isu suntikan vaksin COVID-19. Ini katanya inject awareness to allay concerns brought about by anti-vaxxers. Health expert suggests that the government come up with a campaign to educate Malaysians on the safety of COVID-19 vaccine. The National Council of Islamic Affairs has given to go ahead for inoculation. Dan kita juga telah berkongsi sebelum ini juga apa yang diperincikan adalah mengenai hukum pengambilan vaksin ini adalah harus dan juga wajib diambil golongan ditetapkan oleh kerajaan, kerana semalam telah dikeluarkan satu kenyataan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri yang berkata penggunaan vaksin bagi melindungi manusia daripada dijangkiti penyakit berbahaya bukanlah perkara asing dalam perspektif syarak, kerana ia dapat menggunakan risiko kepada diri kita, begitu juga risiko kepada orang lain semua. Dan ini apa yang dihadapan muka hadapan BH, Fizi? Ya, dalam muka hadapan BH, Mesyuarat Khas Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-10 yang bersidang 3 Disember lalu membuat ketetapan bahawa hukum penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil golongan yang ditetapkan kerajaan. Ketetapan itu telah disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamed Al-Bakri menjelaskan penggunaan vaksin bagi melindungi daripada penyakit berbahaya bukan perkara asing dalam perspektif syarak. Ia dapat dilihat daripada 6 keputusan dibuat jawatankuasa itu antara 1988 sehinggalah tahun 2013. Jadi segala persoalan kekeliruan telah pun terjawab apabila hukum mengenai pengambilan suntikan vaksin ini sama ada ia wajib ke harus ke bagaimana, ia telah pun diperjelaskan oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri berkenaan ia harus diambil kepada golongan yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan perlu ambil vaksin ini. Antara golongan yang utama yang kita tahu adalah petugas berjasa hadapan, warga emas dan juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik, kerana mereka ini berada dalam kumpulan yang paling berisiko dan risiko kematian mereka adalah lebih tinggi berbanding orang-orang biasa, golongan belia yang tidak mempunyai masalah kesihatan dan sebagainya. Dan Fizi, sebenarnya bukan saja di berita harian, di harian Metro juga ada perkara yang perlu dititik beratkan, iaitu berkenaan dengan keldai akaun. Itu menjadi tajuk utama. Belum kerja gaji dah 65K, 65,000. Terdesak mahu bekerja, seorang lelaki ini mengalami kemurungan apabila majikan yang menawarkan kerja sebenarnya hanya mahu menggunakan akaun banknya untuk aktiviti pengubahan wang haram. Akaun bank mangsa yang kononnya diperlukan untuk bayaran gaji dikatakan sudah menerima sehingga RM65,000 daripada mangsa penipuan. Akibatnya mangsa sudah ditahan beberapa kali oleh pihak berkuasa iaitu polis dan juga di dalam kes siasatan. Jadi ini antara perkara-perkara yang dinyatakan di muka hadapan Metro yang mana perlu kita beri pertimbangan, perlu kita faham bahawa kegiatan makau scam, penipuan dalam talian, pengubahan wang haram yang memperdayakan orang ramai semakin meningkat ketika mana PKP dilaksanakan pada 18 Mac yang lepas, dan ini bermakna semakin ramai terdedah kepada scam-scam sindiket-sindiket pengubahan wang haram ini. Dan kita perlu pastikan bahawa segala maklumat yang kita terima melalui aplikasi-aplikasi WhatsApp, WeChat, media sosial, tidak kira di mana saja, perlu kita melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum kita percaya bulat-bulat, kerana kita tidak mahu terjadi seperti seorang pemuda ini yang mahukan pekerjaan tetapi memberikan akaun maklumat akaunnya dan akaun itu diguna pakai oleh pihak tertentu untuk melakukan transaksi pengubahan wang haram, dan ini membuatkan pemuda itu terpalit dengan kes jenayah yang sekarang ini dalam siasatan. Itu yang kita mahu elakkan, Afizi. Dan kita ingin melihat juga kepada perkembangan di NST sebagai contohnya, di mana Giving Tourism back its mojo. The tourism sector, which has been on life support since the pandemic struck, gets a roadmap to recovery. The focus is ecotourism.
Dan semalam juga kita telah menyaksikan adanya pelancaran dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang dilaksanakan menerusi 6 teras strategi utama dan telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan sejak daripada awal Disember lalu kita telah pun menyaksikan sektor pelancongan kembali subur di mana rentas negeri, rentas daerah telah pun diberikan kelonggaran walaupun sesuatu kawasan itu berada dalam kawasan PKP bersyarat dan juga PKP pemulihan. Dan ia sekaligus dapat merancakkan kembali sektor pelancongan di negara kita. Dan apa yang diketengahkan dalam NST ini juga mengenai the focus is ecotourism. Kita melihat kepada keupayaan negara kita yang mempunyai banyak produk-produk ekoturism ini dan sebagai contohnya ekoturism ini adalah sebagai pelancongan dalam hutan ataupun sungai-sungai dan sebagainya dan more kepada nature, more kepada alam flora dan sebagainya. Ini dimaksudkan dengan ekoturism itu sendiri. Kita melihat kepada potensi ekoturism, produk-produk ekoturism yang ada dalam negara kita semestinya dapat kembalikan semula, dapat perkasakan semula mengenai sektor pelancongan di negara kita. Dalam masa yang sama, satu lagi perkembangan yang perlu juga kita ikuti adalah rebat yang diberikan oleh TNB kepada pengguna iaitu rebat elektrik sebanyak 2 sen akan diberikan mulai 1 Januari dan apa yang diperincikan adalah rebat sebanyak 2 sen bermula 1 Januari hingga 30 Jun 2021 dan dengan pemberian rebat itu seramai 7.5 juta pengguna domestik akan mengalami penurunan bil elektrik antara 3.6% dan 9.2% manakala pengguna komersial pula akan mengalami penurunan bil antara 4.0% dan 5.2%. Itu seberingkas mengenai dia permulaan yang baiklah untuk betul, tahun 2021 ini. Kita akan mendapat vaksin pada bulan Februari, kita mendapat rebate yang diberikan oleh TNB dan dalam masa yang sama juga kita ekonomi pelancongan kita juga yang dikatakan tahun ini saja rugi 100 bilion. Tahun ini sepatutnya kita sasar pendapatan 100 bilion. Betul. Tapi akhirnya kita mengalami kerugian disebabkan oleh impak kesan pandemik COVID-19 yang kita melihat banyak sekali sektor-sektor pelancongan, perhotelan, restoran-restoran terpaksa ditutup akibat daripada kesan pandemik COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga selain daripada muka hadapan akhbar-akhbar tempatan hari ini yang menjadi perhatian kita, sudah semestinya perkembangan banjir di daerah ataupun di negeri-negeri pantai timur yang kita tahu sekarang ini telah pun memasuki musim tengkujuh. Jadi dikabarkan sebenarnya bermula pada Oktober yang lepas, pertengahan Oktober yang lepas dan dijangka akan berakhir pada bulan Februari ataupun Mac tahun ini. Dan pada bulan ini ia akan fokus kepada negeri-negeri pantai timur kerana negeri di sana telah pun mengalami peningkatan kes mangsa-mangsa banjir, pusat-pusat pemindahan PPS juga telah pun dibuka. Dan setakat yang kami faham pada pagi ini Kelantan kekal menjadi satu-satunya negeri yang masih dilanda banjir pada ketika ini. Dan memetik laporan Agensi Pengurusan Bencana Negara NAPMA sehingga pukul jam 4 pagi tadi, 5 pusat pemindahan sementara PPS di daerah Pasir Mas masih lagi beroperasi. Dan 5 PPS tersebut adalah Sekolah Kebangsaan Bakong, Kubang Kuau, Sri Rantau Panjang 2, Tanjung dan juga Tok Deh. Dan sejumlah 576 mangsa daripada 214 keluarga. Jadi kita saksikan sedikit perincian laporan berkenaan banjir di Kelantan ini. 5 PPS tersebut adalah Sekolah Kebangsaan Bakong, Kubang Kuau, Sri Rantau Panjang 2, Tanjung dan Tok Deh. Sejumlah 576 mangsa dari 214 keluarga masih lagi ditempatkan di 5 PPS itu. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia (Met Malaysia) mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di beberapa negeri pagi ini. Ia merangkumi seluruh negeri Perlis, Kubang Pasu, Padang Terap dan Sik di Kedah, Rompin Pahang, Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor dan Gombak Selangor, Seremban, Port Dickson dan Rembau Negeri Sembilan, seluruh Melaka, Tangkak, Muar dan Batu Pahat Johor, serta Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan Sabah. Baik, dalam masa yang sama kita juga ingin melihat pada perkembangan dari sudut bisnes dan juga ekonomi negara kita dan di mana setiap hujung tahun semestinya akan menjadi tumpuan di Permohonan Nasional Berhad iaitu akan mengumumkan dividen bagi ASB dan sebagainya. Dan ini semalam pengumuman telah pun diberikan iaitu Permohonan Nasional Berhad PNB menerusi anak syarikatnya Amanah Saham Nasional Berhad ASNB
mengumumkan pembayaran pendapatan sehingga 5.00 sen seunit untuk dana utamanya amanah saham Bumiputra ASB bagi tahun kewangan 31 Disember 2020. Di mana pengerusi kumpulan PNB Tan Sri Zeti Aziz berkata pengumuman berkenaan merangkumi pengagihan pendapatan 4.25 sen seunit dan pembayaran khas ihsan 0.75 sen seunit. Ia membabitkan pembayaran pengagihan pendapatan sebanyak 7.6 bilion ringgit kepada 10.2 juta pemegang unit dengan pelaburan berjumlah 173.2 bilion unit. Dan jelas Zeti, pembayaran khas ihsan sempena ulang tahun ASB ke-30 itu akan diberikan sehingga 30,000 unit pertama. Dan perlu juga kita fahami mengenai pengagihan pendapatan ini merupakan ataupun ini memberikan pulangan efektif sebanyak 5% kepada pemegang unit 30,000 dan juga ke bawah, dan bagi pemegang unit melebihi 30,000 mereka juga menerima manfaat pengagihan ihsan ini. Dan kita juga melihat kepada menyaksikan juga kepada agihan pendapatan pada tahun ini adalah lebih rendah berbanding 5.50 sen seunit tahun lalu, yang juga pembayaran pengagihan terendah sejak ASB diperkenalkan pada 1990. Dan alasan ataupun perkara yang diberitahu oleh Tan Sri Zeti melihat kepada mungkin penurunan kepada pengagihan ini adalah kita melihat kepada persekitaran ekonomi yang berdepan cabaran susulan pandemik COVID-19. Aset di bawah pengurusan PNB telah pun meningkat dari 312 bilion ringgit kepada 320.5 bilion ringgit, sementara unit dalam edaran meningkat 3.4% kepada 263.2 bilion ringgit. Fizi. Ya, dan dalam masa yang sama juga PNB telah pun mengemaskini data iaitu sebanyak 200,000 akaun baru yang didaftarkan sepanjang tahun ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan PNB Ahmad Zulkarnain On berkata statistik itu menjadikan jumlah keseluruhan akaun adalah sebanyak 14.5 juta dengan 12.2 juta pemegang akaun unit. Selain itu, tambah beliau, PNB terus memberikan pulangan mampan kepada para pemegang unit dengan mencatatkan jumlah pembayaran sebanyak 11.2 bilion ringgit merentasi semua dana bagi tahun 2020. Dan meskipun berdepan keadaan ekonomi yang mencabar, unit di bawah pengurusan AUM terus berkembang 3.4% meningkat kepada 263.2 bilion unit. Dan kata beliau juga pihaknya mengalu-alukan pemegang akaun baru pada tahun ini seramai 200,000 di seluruh negara dengan jumlah keseluruhan 14.5 juta pemegang akaun. Dan dalam masa yang sama, Zulkarnain turut berkongsi 3 pencapaian utama PNB sepanjang tahun ini. Ianya termasuk PNB terus membuat kemajuan yang baik dalam kepelbagaian portfolio, menyelaras semula pelaburan secara strategik dari segi geografi serta kelas aset untuk mencapai matlamat pelaburan. Dan pendedahan global agregat PNB telah meningkat kepada 11.9% pada tahun 2020 berbanding 81% pada tahun 2019. Hafizi. Dan walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, ketidaktentuan ekonomi dan sebagainya, namun kita melihat kepada berita ini satu perkembangan yang positif. Lebih 200,000 akaun baru sepanjang 2020. Ini bermakna orang ramai masih lagi boleh untuk menyimpan dan juga ingin melabur kepada ASB, sekaligus ia dapat menambahkan dari segi jumlah pelaburan dalam akaun ASB dan juga dapat diperincikan ataupun mereka juga bakal mendapat manfaat apabila pengagihan pendapatan dan sebagainya. Kita melihat kepada ketidaktentuan ekonomi pada ketika ini iaitu berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan Fizi, semalam kita telah pun berikan ulasan sedikit tadi mengenai plan mengenai dasar pelancongan ekonomi di PN 2020-2030. Kita ingin memperincikan semula mengenai isu itu, di mana semalam terdapat 6 teras strategi pulihkan industri pelancongan negara dan PM telah pun mengumumkan 6 strategi itu, dan di mana jelasnya ia merangkumi kepada transformasi takbir urus, mewujudkan zon pelaburan pelancongan yang inklusif, mempergiatkan digitalisasi pelancongan, memperkayakan pengalaman dan kepuasan pelancong, memperkukuhkan komitmen terhadap pelancongan lestari dan juga meningkatkan kapasiti modal insan
dalam semua subsektor pelancongan. Dan katanya kerajaan sedar bahawa negara memerlukan hala tuju yang dinamik dan strategik dalam memulihkan semula industri pelancongan ini. Maka katanya beliau yakin melalui dasar pelancongan negara DPN 2020-2030 yang ditegaskan Kerajaan Perkhidmatan Nasional ini mampu untuk menjamin kelangsungan industri pelancongan negara serta menjadikan Malaysia kembali sebagai destinasi pelancongan terpilih di peringkat global. Kita telah pun merencanakan satu agenda yang begitu besar sekali iaitu Tahun Melawat Malaysia 2020 dan kita melalui perancangan itu kita bakal menerima ketibaan pelancong seramai 30 juta untuk masuk ke dalam negara kita dan dalam masa sama kita juga mensasarkan kepada 30 bilion ringgit pendapatan 100 bilion ringgit pendapatan bagi sektor pelancongan ini melalui Tahun Melawat Malaysia. Dan apabila pandemik COVID-19 semestinya ia tidak dapat direalisasikan, jadi kita juga menyaksikan kepada penurunan jumlah pelancong, begitu juga dengan kegawatan dalam sektor pelancongan ini, sekaligus merencatkan segala perancangan-perancangan dan juga banyak industri-industri pelancongan ini yang begitu terjejas memerlukan bantuan dan sebagainya. Jadi dengan adanya dasar pelancongan negara ini, ia dapat memulihkan sebersedikit mengenai sektor pelancongan di negara kita, Fizi. Ya, dan apa yang penting adalah kesemua kita telah pun dibenarkan rentas negeri, pergilah melancong, bantu sektor-sektor pelancongan, IKS, terutama sekali IKS, mikro, PKS, supaya mereka dapat kembali menjana pendapatan mereka, mengawal, menstabilkan semula syarikat dan juga merancang semula cash flow mereka supaya ini dapat mereka praktikkan untuk elakkan sebarang syarikat-syarikat terpaksa ditutup. Dan kita tahu bahawa sektor pelancongan ia adalah yang pertama terkesan apabila COVID-19 tiba dan ia merupakan yang terakhir akan pulih selepas COVID-19 ini berakhir. Jadi kita tak mahukan angka pengangguran meningkat, kita tak mahukan PKS gulung tikar. Sudah semestinya kita perlu cuba untuk menyokong IKS pergilah melancong tapi patuh kepada SOP. Itu yang penting, Hafizi. Dan kita nak bawakan lagi kepada anda berita-berita dalam dan juga luar negara di astrooni.com. Tapi sebelum itu kita mahu berhenti rehat dulu seketika. Baik, terima kasih kerana setia kekal bersama saluran berita yang paling dipercayai di Malaysia, Astro Awani, dan anda bersama kami, saya Hafiz Zaman dan juga Hafiz Rosli untuk bawakan kepada anda berita dalam dan juga luar negara, apa yang perlu kita ketahui untuk kita bincangkan secara harmoni. Dan sudah pasti, tumpuan adalah mengenai COVID-19 yang mana kita tahu kalau kita beralih kepada perkembangan luar negara adalah baru-baru ini, pada pagi ini kami telah pun menerima bahawa UK telah pun mengesan varian baru. Varian baru ini dikesan sejak daripada beberapa hari lepas dan pada awal pagi ini Setiausaha Kesihatan UK Mike Hancock juga menyatakan bahawa ada varian yang terbaru lagi iaitu dua yang dikatakan virus ini berasal daripada Afrika Selatan. Bagaimana keperincaannya masih lagi kita tidak dapat ketahui, tapi kita nak berbalik kepada varian baru yang dikesan di UK iaitu para saintis sekarang ini telah pun sedang berusaha untuk memastikan bahawa segala data berkenaan dengan varian baru ini dapat mereka kaji, lihat bagaimana kebolehjangkitannya, adakah lebih merebak dengan cepat, adakah boleh membuatkan seseorang pesakit itu lebih teruk ataupun parah apabila dijangkiti COVID-19. Adakah penggunaan vaksin seperti Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca sama ada ia berkesan ataupun tidak. Dan dalam masa yang sama juga Ketua Kumpulan Penasihat Ancaman Virus Pernafasan Baru Profesor Peter Horby berkata para pendidik sedang berusaha fahamkan sekiranya terdapat perbezaan yang ketara dalam risiko penyakit, umur pesakit dan sekiranya terdapat imunisasi. Dalam masa yang sama, Profesor Neil Ferguson berkata saintis juga sedang melihat kepada kemungkinan varian baru itu lebih mudah tersebar dalam kalangan kanak-kanak. Dan pada Sabtu yang lepas, kita tahu Perdana Menteri UK Boris Johnson mengumumkan para saintis telah pun mengesan varian baru virus yang melanda sekitar London dan juga Tenggara England.
Dan sejak daripada itu, lebih daripada 30 negara di seluruh dunia mula melarang kemasukan individu daripada negara UK ini. Dan Malaysia juga tidak terkecuali sebenarnya apabila kerajaan baru saja mengumumkan berkenaan dengan varian baru UK ini. Mereka masih lagi sedang cuba untuk mendapatkan data-data terperinci mengenai varian baru di UK ini, sama ada ia bersamaan dengan D614G yang kita kesan di Malaysia ataupun ia merupakan mutasi jenis yang baru, kerana kita faham bahawa pakar kesihatan juga telah menyatakan kepada kita bahawa coronavirus mutasinya adalah berbeza-beza. Ia boleh bermutasi daripada virus yang asal kepada banyak jenis mutasi yang baru kita kesan. Dan di Malaysia semalam kita ada satu mutasi baru yang telah pun dikesan. Tapi kita masih lagi belum dapat perincian lanjut sama ada ia lebih berbahaya kepada kita, sama ada ia lebih mudah dijangkiti ataupun vaksin akan berkesan terhadap varian baru ini, Hafizi. Dan dalam masa yang sama kita ingin melihat kepada perkembangan program vaksinasi di UK. Sebagai contohnya, lebih daripada 2 minggu setelah 2 minggu telah pun menjalankan program vaksinasi dan sebagainya. Bagi minggu pertama kita telah pun ketahui lebih daripada 130 individu telah pun diberikan suntikan vaksin pada minggu pertama program vaksinasi di United Kingdom, dan mereka telah pun diberikan dos pertama vaksin Pfizer BioNTech yang telah pun diberikan kelulusan kecemasan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, satu lagi pembangun vaksin iaitu AstraZeneca telah pun menghantar data untuk kelulusan di UK, dan ini yang dimaklumkan sendiri oleh Setiausaha Kesihatan UK. Mike Hancock mengumumkan vaksin AstraZeneca telah menghantar datanya untuk kelulusan penguatkuasa. Dan dalam sidang medianya pada hari Rabu, Hancock berkata agensi regulatory ubat dan kesihatan UK sedang mengkaji dapatan data vaksin dibangunkan oleh Oxford itu. Dan sebab ini UK telah pun meluluskan penggunaan vaksin Pfizer BioNTech 2 minggu yang lepas, dan setakat ini ratusan ribu penduduk UK telah pun disuntik vaksin tersebut dalam program vaksinasi berskala besar di negara itu. Dan sekiranya diluluskan penggunaannya, AstraZeneca akan menjadi vaksin kedua yang diluluskan di UK. Dan AstraZeneca sebelum ini mengumumkan keputusan ujian percubaan terakhirnya mempunyai keberkesanan lebih 70. Dan UK sendiri kita dapat tahu, yang kita ketahui merupakan antara negara yang terawal telah pun menjalankan program vaksinasi di seluruh negaranya dan diberikan keutamaan kepada petugas Barisan Harapan. Begitu juga dengan bagi golongan yang berisiko seperti warga emas dan juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kritikal, Fizi. Ya, dan apa yang perlu kita faham sebenarnya, Hafizi, adalah berkenaan dengan kelulusan vaksin COVID-19. Antara negara yang telah pun meluluskan calon-calon vaksin yang telah pun diluluskan setakat ini di seluruh dunia adalah satunya adalah Pfizer and BioNTech. Itu satu. Yang nombor duanya adalah Moderna. Kedua-dua vaksin ini telah pun diluluskan di Amerika Syarikat. Moderna baru saja diluluskan pada awal minggu ini dan dijangka akan mula diedarkan di seluruh Amerika Syarikat bermula pada selang dalam masa beberapa hari seperti mana vaksin Pfizer itu. Dan di UK, dua vaksin juga kemungkinan akan diluluskan. Satunya adalah Pfizer BioNTech. Yang keduanya seperti yang Hafizi bacakan sebentar tadi, iaitu AstraZeneca buatan UK juga. Betul. Jadi dalam banyak-banyak vaksin yang telah pun kita mencapai perjanjian dan cuba mencapai perjanjian juga, vaksin yang telah pun diluluskan setakat ini adalah Pfizer BioNTech. Manakala vaksin AstraZeneca masih lagi belum diluluskan di mana-mana negara. Begitu juga dengan Sinovac dan juga beberapa Sputnik yang telah pun dikeluarkan oleh Rusia melalui syarikat farmaseutical Gamaleya. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada perkembangan vaksin di Sepanyol, yang mana negara itu mengumumkan akan menerima vaksin 4.5 juta vaksin Pfizer BioNTech bermula hari Sabtu ini, dan akan memvaksinasi 2.3 juta rakyatnya. Jadi daripada 4.5 juta itu 2.3 juta sahaja yang dapat divaksinasi, kerana kita faham vaksin Pfizer BioNTech ini memerlukan 2 suntikan. Satu individu menerima 2 suntikan. Suntikan pertama diberi hari ini, kemudian 21 hari nanti barulah suntikan kedua akan diberikan untuk memastikan bahawa sistem imunisasi ini dapat bertahan ketika mana virus COVID-19 itu berada. Dan dalam masa yang sama juga, Menteri Kesihatannya Salvador Illa menyatakan bahawa kumpulan pertama vaksin akan tiba di wilayah Guadalajara dan akan diedarkan di seluruh Sepanyol bermula hari Ahad.
Dalam masa yang sama, Ili berkata terdapat peningkatan kes COVID-19 di negara itu ketika mana vaksin pertama sedang diperoleh. Kementerian Kesihatan Sepanyol melaporkan sebanyak 12,386 kes baru dengan jumlah keseluruhan kes di negara itu sebanyak 1.8 juta, dan dalam masa yang sama 178 kes kematian direkodkan yang baru menjadikan jumlah yang maut di Sepanyol adalah bersamaan dengan 50,000 kes setakat ini. Dan Hafizi, sebenarnya Sepanyol merupakan negara-negara Eropah, dan kita tahu agensi ubat-ubatan Eropah EMA baru-baru ini telah pun meluluskan penggunaan vaksin Pfizer BioNTech, sekaligus negara-negara di Eropah itu dapat menggunakan vaksin COVID-19. Kalau kita lihat semalam Itali telah pun memulakan, hari ini Sepanyol, dan kita jangkakan lebih banyak lagi negara-negara Eropah yang akan dapat menggunakan vaksin COVID-19 apabila kelulusan secara perkecemasan itu diberikan oleh agensi ubat-ubatan Eropah. Dalam masa sama kita bercerita mengenai COVID-19 dan juga vaksin COVID-19 dan sebagainya. Kita juga tidak harus melupakan mengenai isu pemanasan global yang banyak diperdebatkan di peringkat antarabangsa, begitu juga dalam peringkat negara kita. Di mana pemanasan global adalah fenomena pemerangkapan gas dikenali sebagai gas rumah hijau, membabitkan kumpulan gas karbon dioksida CO2, karbon monoksida dan juga beberapa lagi gas yang ada yang menghalang dan juga memerangkap haba bumi daripada terbebas keluar di angkasa. Dan susulan daripada isu pemanasan global ni, jadi kita dapat tahu juga di Kutub Utara dan juga Kutub Selatan sebagai contohnya, iceberg ataupun ketulan-ketulan ais semakin mencair, dan ini sekaligus telah meningkatkan paras air laut dan sebagainya. Dan ini satu perkembangan yang baru kami terima, iaitu satu daripada iceberg terbesar dunia dilaporkan telah mula terpisah, dan iceberg berkenaan dikesan oleh tentera Britain yang melakukan rondaan udara, dan ini adalah sebesar satu pulau kecil yang diberi nama A68D, dan ia dilaporkan terpisah akibat arus di sekeliling iceberg utama, dan iceberg ini dilaporkan berkedudukan sekitar 30 batu nautika di Pulau Selatan Georgia di sekitar tenggara Argentina. Dan ketika ini tidak dapat dipastikan kesan iceberg ini kepada hidupan liar di Pulau Selatan Georgia, dan iceberg berkenaan kini dipantau untuk tentukan sama ada ia akan hanyut atau kekal di kedudukan itu. Dan ini anda dapat saksikan bagaimana keturunan-keturunan ais yang besar yang difahamkan terbesar di dunia nampaknya telah pun mengalami pencairan dan sebagainya, dan sekaligus akan menjejaskan segala ekosistem dan juga segala mungkin ada peningkatan kepada paras air laut itu. Dan ada juga difahamkan ada bandar-bandar yang berdekatan dengan laut ataupun berada di bawah paras laut akan mengalami tenggelam dalam masa puluhan tahun lagi, Fizi. Ya, dan sudah semestinya banyak lagi perkembangan berita dalam dan juga luar negara yang mahu kami kongsikan kepada anda, tetapi masa sangat mencemburui kita. Dan selepas ini pada pukul 8.30 pagi kami akan kongsikan kepada anda Awani Pagi berkenaan dengan tajuk bagaimana kita nak bezakan antara demam biasa, influenza dan juga coronavirus itu sendiri. Jadi kalau anda tak mau terlepas, bersama-sama kami di Awani Pagi 8.30 pagi. Tapi kita nak akhiri buletin Awani pada sekarang ini. Saya Hafiz Azaman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.